kat mana kita berhenti hari itu? Hukum orang muwafiq. Muka surat sebelah. Qala al-musannifu rahimahullah, hukum orang muwafiq sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum. Baik, sebagaimana seperti mana yang telah dijelaskan, yang telah diterangkan di atas, yakni pada muka surat 10 sebelah tempoh hari, bahawa orang yang muwafiq itu, ta'rif orang yang muwafiq ni pun hari itu kita dah belajar siapakah dia. Jadi diulang sekali lagi, ialah orang yang muwafiq ialah makmum. Dia ialah seorang makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam, imamnya imam makmum. Baik, kita ulang sekali lagi, ingatkan semula tentang ta'rif muwafiq. Seorang makmum yang sempat, yang danlah berjamaah dengan imam semasa bila yang dia sempat turut ikut tu imam tu, semasa ketika berdiri, yakni qiyam oleh imamnya imam makmum. Nah, semasa tu imam tu duk berdiri, duk qiyam, mailah kita pun masuklah takbir. Nah, takbiratil ihram, kita pun niat ikut tu imam. Dan kesempatan berjamaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca suratil Fatihah. Jadi semasa dalam qiyam bersama dengan imam, itu maksud dia. Jadi kesempatan berjamaah dengan imam itu, nah, maknanya semasa dia duduk berdiri qiyam mengikut imam, yang mana imam pun masih juga lagi qiyam berdiri, baca Fatihah, baca surah, contohnya tu imam tadi ni, hendaklah mempunyai, yakni oleh makmum tersebut, sekadar masa yang membolehkan, yang sempat, yang dan beliau tu maksudnya makmum tadi, membaca suratil Fatihah hingga selesai. Jadi pendek kata,
selama dia duduk berdiri dalam qiyam tadi bersama dengan imam juga sedang qiyam, kita yang jadi makmum ni sempat dan qadar masa celuih untuk kita baca Fatihah daripada mula sampai habis. Jadi imam masih lagi qiyam, tak turun rokok lagi, kita dan masa tu kita sempat nak habiskan baca Fatihah, tetapi tiba-tiba tak dan juga nak habis. Tu dia muafiq tu. Tetapi tiba-tiba tak sempat juga nak habis, nak perhabis baca surah Fatihah dia, lalu imam pun rokok kan. Padahal semasa duk qiyam tu, kalau nak baca Fatihah dari mula sampai habis, dia sempat habiskan baca Fatihah tu. Makmum tadi ni, imam tu sudah kira dengan imam tu, kita kira dengan kita, dan tak dan nak baca Fatihah semasa qiyam imam kan. Tapi oleh sebab adalah beberapa punca, jadi kerana tak sebab-sebab inilah tiba-tiba dia makmum ni tak ada juga nak habis baca Fatihah, duk tengah duk tengah siratal ladzi ke, imam pun Allahu akbar turun rakaat misalnya. Ni yang kita panggil muwafiq. Muwafiq tu maknanya muafakat. Reti dia. Maksud muafakat ni di hadabak tadi tu. Maknanya sama-sama makmum dan qiyam berserta dengan qiyam imam. Dan semasa dalam qiyam tersebut, si makmum ada masa untuk dia baca Fatihah dari awal, start dari bismillah lah sampai habis Fatihah. Tu muafakat. Tiba-tiba tak dan habis juga. Lalu imam pun turun rokok, dia tak dan juga nak habis baca Fatihah. Inilah dia muafiq. Apa yang begitu, ingat begitu kan? Dengan bacaan orang ramai, dan kemudiannya cepat atau lambat bacaan tersebut, jangan kita ukur dengan bacaan kita. Kita nak kena ukur lambat atau cepat bacaan kita makmum ni dengan bacaan orang yang ramai-ramai. Maknanya kena kembali kepada uruf. Bahasa Arabnya uruf, bahasa Melayunya kembali kepada orang ramai. Apa maksud dia dengan bacaan orang ramai ni? Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Cepat sangat pun tak juga bacaan dia, lambat anjong-anjong sampai berjela lambat lamanya pun tak juga. Jadi sederhana. Maksudnya sedang-sedang. Bacaan orang ramai tu maksudnya sedang-sedang. Cepat sangat pun tidak, lambat sangat pun tidak. Kalau kita bacaan kita yang sedang-sedang dah, tak apalah. Tiba-tiba tak ada juga nak habiskan baca Fatihah secara bacaan yang sederhana panjang, lambat cepat dia, imam lalu turun rokok. Memang kita tak ada nak baca. Ada pasal apa tak sempat nak habis baca tu. Nanti kita akan belajar sebab-sebab dia. Kenapa? Jadi kalau berlaku macam ni, sebab-sebab ini, adakah kita kena habiskan juga baca Fatihah? Walaupun imam dah turun rokok, dah mangkit yang tidal, kita tak habis lagi. Tapi kita muafiq, kita nak kena buat macam mana? Dia lawan dia masbuk. Lawan muafiq ialah masbuk.
Masbuk lagu lain pula hukum dia. Kita mengaji tajuk muwafiq dulu. Jadi yang ni al-musannif pengarang kitab ini dia nak cerita, nak peringat kat kita balik semula apa itu makmum muwafiq. Jadi dah faham, maka kita nantilah kalau berlaku kat kita lah masa duduk sembahyang berjamaah tu. Kan duduk tengah-tengah kita ikut imam, kita duduk baca Fatihah, tak ada nak habis baca Fatihah, lalu imam pun rokok. Adakah kita nak tinggal Fatihah kita terus kita ikut rokok bersama dengan imam, atau nak buat macam mana? Kan? Atau kita nak kena juga baca Fatihah tu bagi habis. Untuk itu kita kena jelaskan, terangkan dulu tentang diri kita. Siapa kita? Adakah kita itu muwafiq, atau adakah kita ialah masbuk? Kalau muwafiq, ikut hukum hakam muwafiq. Kalau masbuk, ikut hukum hakam masbuk. Itu sahaja. Baik, pentinglah kita nak kena tahu dulu diri kita tu, adakah muwafiq atau adakah kita itu masbuk. Ni kita yang solat berjamaah ni. Baik. Hukum bagi orang muwafiq, dimaaf kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Ini hukum hakam dia. Jadi bermula hukum bagi orang muwafiq. Jadi dah jelas, dah terang, kita pun faham, kita ni ialah muwafiq. Maka turut hukum hakam muwafiq. Apa dia? Dimaaf kepadanya, kepada orang muwafiq, tertinggal. Dimaaf apa? Dimaaf akan tertinggal, maknanya ketinggalan jarak 3 rukun yang panjang. Tertinggal tadi daripada ni takluk pada perkataan tertinggal jarak daripada imamnya, yakni imam orang yang muwafiq. Begitulah hukuman dia. Jadi lalu imam pun rokok, Allahu Akbar. Yang kita ni kan makmum muwafiq lah, ingatlah tu. Dah jadi muwafiq kan, maka bolehkah kita nak berhenti baca Fatihah langsung terus kita rokok? Tak boleh. Jangan, lagi batal sembahyang. Kita kena teruskan bacaan Fatihah kita. Selama bila? Baik. Jadi kita yang nak teruskan bacaan Fatihah, kita tak boleh turun rokok, nak turun tu imam, sebab kitanya muwafiq. Dia akan boleh jadi dekat orang makmum yang muwafiq ni salah satu daripada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia sempat habiskan baca Fatihah dia sebelum imam bangun, ataupun melakukan rukun panjang yang keempat. Satu keadaan. Keadaan yang kedua, kemungkinan yang akan jadi kat kita yang teruskan baca Fatihah, tasad ni dia sempat habis, tak sempat juga dia nak habis, lambat sungguh bacanya. Mungkin dia bacaan dia lambat kan, taklah ramai orang macam tu kan. Kadang-kadang tu ada juga mungkin kita kata dia ni berat sangat lidah dia kan, nak cakap sepatah-sepatah kan, sehuruh-sehuruh juga
punya payah, punya susah, kan? Kot mungkin kita kata dia gagap ke, kan? Kot mungkin kita kata dia wah-wah. Orang wah-wah pun boleh tahan juga, kan? Patutnya habis dah baca Fatihah, tapi dengan duk wah-wah ni tak habis juga. Imam rokok dah, i'tidal dah, kan? Lepas tu sujud lagi, dia duk ihdina lagi, kan? Duk ulang tu 11 kali, tak jadi lagi, duk kena ulang, kan? Duk sangkut sana, sangkut sini, tak kena tak apalah, kena penyakit itu penat sikit lah, kan? Okey, itu muafiq. Sampai ke sudah dia baca Fatihah tak habis, sampailah imam dah selesai buat rukun yang ketiga, lalu bangun ke rukun yang keempat. Dua keadaan boleh jadi kepada kita, yang namanya muwafiq. Jadi apa nak kena buat, nanti kita akan belajar, kan? Kalau dan habis tak apa, tak ada masalah. Sebab tu dia kata dianya dimaafkan. Dimaafkan tu maksudnya begini, ketinggalan daripada imam, maksud dimaafkan diri dia ketinggalan tu mana dia tak turun rokok bersama dengan imam. Sekarang imam rokok, Allahu Akbar, dianya muafiq, kan? Maka dia tu nak kena baca lagi Fatihah, dia tak turun rokok lah, maksud dia tak ikut rokok lah. Patut ke dimaafkan ke tak dia tu? Dimaafkan, tak dikira salah. Berapa rukun yang dia dimaafkan ketinggalan daripada imam? Sebanyak 3 rukun yang panjang. Dalam semayang kita ni dia ada rukun panjang, ada rukun yang pendek. Saat lagi pun dia akan cerita lagi. Rukun yang panjang tu maksud dia iaitulah yang pertama sujud rokok. Yang pertama rukun yang panjang, yang pertama rukuk. Rukun panjang yang kedua sujud yang pertama. Rukun panjang yang ketiga sujud yang kedua. Adapun i'tidal, duduk di antara dua sujud dan duduk istirahah, ia dipanggil rukun yang pendek atau tak apa, ketinggalan pun tak apa. Selagi imam tak selesai dia buat sempurna 3 rukun yang panjang tadi, lalu imam bangkit qiyam rakaat yang seterusnya, ataupun bangkit duduk membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir rukun yang panjang. Jangan sampai tang tu. Kalau sampai dah ti imam tang rukun yang keempat, orang panggil itulah tadi anak abang rukun yang keempat tu, kan? Apa kita nak kena buat? Fatihah baca tak habis lagi, ihdi tadi lagi duk ihdina tu. Okeylah, tak apalah yang tu. Jadi katanya al-musannif, tidak termasuk rukun-rukun yang pendek, tidak termasuk akan tidak termasuk oleh rukun-rukun yang pendek dalam kira bicara kita, sama ada dimaafkan atau tidak dimaafkan ketinggalan makmum itu dari imam. Kita bahas tajuk rukun yang panjang saja. Adapun rukun yang pendek, kalau ketinggalan pun tidak mengapa. Jadi saat lagi takut dikira belaka, kan? Rukun yang panjang pun dia nak kira, rukun yang pendek pun dia kira, jadi banyaklah pula ketinggalan tu, kan? Yang tu tak apa, dimaafkan. Dia jangan
tajuk kita tu makmum masbuk. Nah, kita kalau dah barang tentu kita tu makmum yang masbuk, tak ada habis juga baca Fatihah. Kan? Lalu kemudian imam pun turun rokok. Nah, maka wajib lepas tu kita kena tinggal berhenti baca Fatihah. Nah, langsung kita kena rokok. Kan? Nah, sekiranya ketinggalan 2 rukun kita daripada imam padahal kita masbuk, yang tu menyebabkan saat lagi batal sembahyang. 2 rukun tersebut dicampur, termasuklah rukun yang panjang dan rukun yang pendek. Contohnya rokok, i'tidal, kita dah nak pederah juga lagi, nak habiskan juga lagi baca Fatihah, walhal kita masbuk. Bila imam masuk ke buat perbuatan rukun yang ke seterusnya lah, lepas daripada rokok, sujud, kita masih juga gagah nak baca juga lagi Fatihah, tak mau juga tu rokok-rokok, jawabnya saat lagi batal sembahyang kita. Itu hukum masbuk. Nanti kita akan belajar. Nah, hak ni kita pederah dulu hukum hakam muafiq, biar kemah dulu, biar jelas terang hukum hakam dia tu lagu mana. Baik. Seterusnya, rukun-rukun yang panjang itu, baik nak ceritalah. Rukun yang panjang yang dimaksudkan tadi itu apa dia? Ialah seperti rokok dan sujud. Rokok dikira satu. Sujud kan dia ada 2 kali sujud. Sujud yang pertama, lepas tu sujud yang kedua, kan? Campur semua ada berapa? 3. Itulah orang panggil 3 rukun yang panjang. Maknanya dimaafkan, tak batal sembahyang dia kalau dia tak turun rokok lagi pun. Pasal dia nak baca juga Fatihah, memang dia kena baca lah. Kemudian sama ada sempat habis Fatihahnya atau tak sempat habis Fatihahnya, tunggu dulu, tengok dulu mana nak jadi. Kan? Kalau sempat habis sebelum imam bangkit buat rukun yang keempat, selesai masalah, tak ada apa-apalah. Kan? Rokok, i'tidal, seterusnya sembahyang seperti biasa. Kalau tak dan habis, masuk dah imam tu tahiyat akhir ataupun berdiri ke rakaat yang seterusnya, itulah dia rukun panjang yang keempat orang panggil. 2 pilihan lagi dia kena buat. Pilihlah. Pertama, sama ada dia niat mufaraqah, ataupun yang kedua dia kena berhenti baca Fatihah dia. Kalau imam bangkit, imam duduk tahiyat, duduk tahiyat akhir, kita wajib berhenti baca Fatihah, turun duduk tahiyat akhir serta dengan imam. Atau kalau imam berdiri qiyam, kita memang duduk qiyam dah, berhenti baca Fatihah, kita qasadkan dalam hati kita, aku nak muafakat dengan imam misalnya. Itu benda yang dia kena buat. Kalau dia tu masbuk, tak dan habis baca Fatihah, lepas 3 rukun dah, lepas 3 rukun yang panjang tak siap-siap juga lagi, wah-wah dia tu, tak habis juga lagi Fatihah dia. Baik. Kemudian manakala rukun yang pendek ialah seperti i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud, mudah saja. Dan manakala rukun yang pendek, iaitulah seperti i'tidal dan seperti duduk antara 2 sujud. I'tidal, duduk antara 2 sujud, mana boleh kita buat lama-lama. Tak boleh kita lama-lamakan dia, tak boleh kita panjang-panjangkan dia.
kecuali jadi panjang pasal kita baca bacaan yang disunatkan kita baca ketika itu. Tiba-tiba kita nak lama-lamakan dia dengan kita nak baca hak tu, baca hak ni, hak tak ada kena-mengena yang tak disuruh kita baca, sekali lagi batal semayang. Itu rukun yang pendek maksud dia. Nah, ada pun rukun yang panjang, lama mana pun tak apa. Hang baca pi lama mana pun. Sujud, nak sujud sejam, sujud pi nak tasbih lama mana pun tak apa. Tu beza panjang dengan pendek. Baik. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahat. Dan baik. Juga yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan ketinggalan tu maknanya dimaafkan tadi, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang itu ialah tidak termasuk dan juga tidak dikira duduk istirahat. Kan imam selesai dia sujud yang kedua, dia nak bangun berdiri, kan, nak qiyam ke rakaat kedua contohnya, kan, dia duduk istirahat dia panggil. Hukumnya sunat, siapa-siapa pun sunat duduk istirahat ni, nak bangkit berdiri itulah, kan, daripada sujud duduklah sebentar, duduklah sat. Jadi adakah itu masuk dalam perkiraan yang kata dimaafkan ketinggalan 3 rukun tu, yang ni duduk istirahat tak kira, dimaafkan jugalah maksud dia, sebab dia bukan rukun pun. Duduk istirahat dia bukan rukun sembahyang, dia sunat, dia duduk sat, sekadar diam anggota, lepas tu kan kita pun bangkit pelan-pelan. Itu namanya duduk istirahat. Tak apalah yang ni, tak kata duduk istirahat kan, kita masih juga lagi tak rokok, batal bayang kita. Tak sampai. Tak sampai tentu lagi. Baik, apa dia duduk istirahat? Yakni kalau tak kenal lagi dia nak habaq makna duduk istirahat. Iaitu duduk istirahat ni ialah duduk sebentar, duduk sat selepas sujud kedua sebelum bangkit. Sebelum bangun kita nak bangkit qiyam tu lah, kan, kita nak bangun berdiri tu, sebelum tu lepas dari kita bangkit daripada sujud, duduk sat, diam sat, berhenti sat sebentar, kemudian kita pun bangun berdiri. Itulah namanya duduk istirahat, hukumnya sunat. Baik. Jadi makna kata kalau dia ketinggalan daripada imam dah bangkit duduk istirahat dah, adakah dia masih dimaafkan? Ya, dia masih dimaafkan, tak apa lagi. Begitu juga seperti duduk istirahat tidak dikira duduk tasyahud awal dan juga i'tidal. I'tidal dihabaq lagi lah. Baik. Hak ni pula rakaat yang kedua. Lalu imam daripada sujud yang kedua, kan, lalu bangkit duduk kerana nak baca tahiyat awal. Kita makmumnya dia masih lagi baca Fatihah, tak habis lagi sebab dia muafiq, kan. Adakah menyebabkan dia sat lagi batal semayang dia makmum tu? Jawabnya tak batal, tak mengapa, selagi imam tak sempurna buat rukun yang panjang. Duduk tahiyat awal dia bukan rukun semayang. Lagi faham kata duduk baca tahiyat awal rukun semayang pula. Dia bukan rukun, dia sunat ab'ad,
Dan dicerita tajuk rukun. Rukun sembahyang, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang tu dulu, ingat-ingat tu dulu. Kan, lagi duk keliru rukun hak mana, sunat hak mana. Hak sunat pun hentam kata wajib, rukun kan. Payahlah sat lagi. Kan, tajuk kita duk mengaji tak faham sampai sudah sat lagi. Baiklah. Dan begitu jugalah i'tidal. I'tidal pun serupalah, dimaafkan lagi. Tak masuk dalam perkiraan 3 rukun yang panjang. Jadi pendek katanya ginilah, kita tu dimaafkan selagi tak batal lagi sembahyang kita sebab tak turun rokok, kan? Selagi imam belum bangun ke rakaat yang kedua ke, qiyam lah orang panggil. Dan ataupun selagi imam belum bangun duduk tahiyat akhir. Tu je. Faham lagu tu, mudah sikit. Baik. Contoh-contoh dan gambarannya, gambaran muwafiq. Ni baru sampai contoh-contoh. Kalau jadi kat kita yang macam ni, saat lagi kita nak buat lagu mana? Inilah contoh-contoh makmum yang muwafiq. Yang pertama, seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang berjamaah. Ikut imam lah solat berjamaah ni, kan? Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia, yakni seorang makmum yang muwafiq tadi, sudah rakaat. Ni dia sempat habis baca Fatihah sebelum imam masuk buat rukun panjang lah, yang keempat. Faham tak? Rukun panjang yang keempat. Ingat tu dah. Dia sempat rukuk sebab dia dah habis baca Fatihah. Contoh kita kata macam ni lah. Lalu imam pun sujud lah. Ikutlah sujud yang pertama ke, sujud yang kedua. Tengah-tengah sujud kita baru habis baca Fatihah, makmum muwafiq tu, kan? Lalu kita pun rokok lah, Allahu Akbar. Imam dah mengkit ke tak lagi, buat rukun yang keempat yang panjang tadi tu, tak lagi. Itulah maksud dia nya. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu. Jadi maksudnya, sekiranya kita sempat habiskan baca Fatihah dan kita turun rokok sebelum imam masuk buat rukun yang keempat tadi, yang panjang tadi, maka rakaat tersebut kita dapat rakaat tersebut. Maksud kita dapat rakaat tersebut tu, maksud dia kita tak kena nak tambah rakaat lagi selepas bagi salam. Tu maksud dia. Sekali lagi lepas imam bagi salam, kita pun tak kena dah nak qiyam tambah lagi 1 rakaat. Kita boleh bagi salam elok lepas habis imam tu bagi salam, kita pun bagi salam samalah. Tu orang panggil dapat rakaat. Hak tak dapat rakaat tu, hak tak dah nak habis baca Fatihah tu. Hak tu saat lagi sampai melarat imam bagi salam, dia jangan bagi salam sebab dia dah lara 1 rakaat. Maka dia kena naik tambah lagi serakaat. Tu kalau tak dan habis baca Fatihah, lalu imam dah masuk buat ke rukun yang keempat tadi tu, hak ni imam belum lagi sempat buat rukun panjang yang keempat, dalam lingkungan bawah daripada tu lagi, dan kita sempat habiskan Fatihah kita. Maka tak kena buat apa, rokok je lah. Lepas tu ligan pelan-pelan, nanti imam kita tu bangkit lah, i'tidal, lepas kita sujud macam biasa. Gitulah maksud dia tu. Jadi maka makmum berkenaan, yakni makmum yang muwafiq tadi,
mendapat rakaat itu. Pasal apa dia dikirakan mendapat rakaat itu? Kerana ketinggalannya tu makmum berkenaan daripada imam belum masuk kepada rukun yang keempat. Lagu tu je lah, mudah je. Jadi kalau berlaku macam yang kita duk belajar, contoh yang pertama ini senang je lah kan, rakaat pun kita dapat kan, semayang kita pun sah kan. Lepas tu buat macam biasa lah kan. Nyasat lagi kalau imam duduk baca tahiyat akhir, kita pun duduk baca tahiyat akhir serta dengan imam. Lalu lepas tu imam bagi salam, kita pun bagi salam je lah. Tak payah nak tambah lagi apa-apa rakaat lagi, sebab kita tak ada ketinggalan. Tak ada rakaat semayang yang kita buat tadi yang dihukumkan dengan lagha, tak ada. Semua kita dapat. Dapat 4 rakaat sempurna dah lah kalau semayang tu 4 rakaat kan. Baik, ini yang pertama lah kan. Dan selalunya masalah contoh yang pertama ni ya, selalunya kita yang muafiq ni kan berkisar tentang contoh yang pertama ni. Yakni kita sempat juga habis baca Fatihah sebelum lagi imam sempat bangkit ataupun sempat buat rukun yang keempat tadi. Selalunya dan habis kita baca Fatihah. Jarang-jarang sangat tak dan habis baca Fatihah kan. Tapi kalau tak dan juga habis, nak buat lagu mana? Ni contoh yang di kedua, ketiga sekali dia abang kan, nak kena buat lagu mana, nak kena buat macam mana. Baik, kedua, contoh gambaran makmum muwafiq yang kedua. Seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang berjamaah, sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rokok. Yang ini serupa lagu masalah pertama juga. Hukumnya dia juga mendapat rakaat itu. Dia buat dua contoh. Contoh yang pertama qiyam, rakaat yang berikut. Contoh yang kedua, imam bangkit duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia kira rukun yang panjang, masuk yang keempat dah dia panggil. Okey. Jadi contoh yang kedua, seorang makmum yang muwafiq, yang mana dia sedang sembahyang berjamaah lah kan, macam biasalah turut imam qiyam dan lah qiyam serta dengan imam kan. Imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah macam biasalah. Lalu tiba-tiba sebelum imam duduk tasyahud akhir, jadi maksudnya dia tu muwafiq lah. Imam turun rakaat, dia sepatutnya dan habis baca Fatihah, tapi sebab wah-wah tadi ni tak dan habis juga, dia terpaksa teruskan lagi baca Fatihah. Imam dah gerak dah, rakaat, iktidal, sujud, duduk, pas sujud pula kan. Dia duk ihdi lagi, tak habis-habis tentu lagi. Selok boleh. Kena usahalah kan, bagi boleh juga. Okey. Sebelum imam duduk tasyahud akhir. Kemudian sebelum imam bangkit duduk tahiyat akhir, makmum berkenaan, yakni makmum yang muwafiq tadi itulah, sudah rukuk dan juga dia habis baca Fatihah. Sempat juga si makmum ini habiskan baca Fatihah. Katalah imam sedang sujud yang kedua, imam tengah sujud yang kedua, kita barulah waladdallin dan habis pula, dan pula turun rokok sebelum imam tu bangkit duduk tahiyat akhir kan. Baik, kita pun rokok.
Macam mana rakaat tersebut? Lepas tu barulah imam pun bangkit, duduk baca tahiyat akhir. Itu maksud dia. Pun katanya al-musannif, hukumnya hukum makmum yang muafiq tak sah ni. Dia juga makmum yang muafiq tak sah ni ialah mendapat rakaat itu juga tak lara, tak gugur rakaat tersebut. Dapat rakaat itu selagi dia ligan pelan-pelan lah. Dia hambatlah hati imam yang duduk tengah baca tahiyat akhir nak habis mayang dah tu. Sampailah kita pun duduk tahiyat akhir, kita pun lalu bacalah tahiyat akhir. Kan? Lepas tu habis imam baca tahiyat akhir, dia bagi salam. Kita nak kena tambah lagi satu rakaat ke macam mana ke? Tak kena buat apa dah. Kita pun elok habis baca tahiyat akhir, lalu kita pun bagi salam. Assalamualaikum juga kita pun. Itu maksud dia. Ini muafiq ni. Pada dua masalah. Masalah pertama dia masalah sebelum imam berdiri. Masalah yang kedua dia dan habis baca Fatihah sebelum imam bangkit duduk tahiyat akhir. Okey. Kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak lingkungan 3 rukun daripada imamnya. Jadi katanya pengarang, kedua-dua contoh di atas, yang pertama dan yang kedua tak sah ni lah, ialah menunjukkan kedua-dua contoh itu bahawa makmum berkenaan, itulah pada dua misal tadi itu, ialah duk masih lagi berada dalam jarak, dalam lingkungan lah. Senang kita bak sikit masuk jarak tu, nak bagi senang faham sikit makna dia. Dalam lingkungan 3 rukun daripada imamnya, imam makmum berkenaan. Mana imam tak masuk lagi buat rukun yang keempat, bawah dari rukun yang keempat, 3 atau ke bawah lagi lah. Kan? Jadi kita dah sempat habis Fatihah dan juga kita duduk turun rokok. Gitu. Jadi belum lagi masuk ke rukun keempat. Yang mana imam tu tadi belum lagi masuklah, yakni oleh imam kepada rukun yang keempat. Rukun yang keempat tu, contoh yang pertama yakni qiyam. Kalau rukun yang keempat, contoh yang kedua saat ni iaitulah tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Itulah rukun yang keempat. Dia setakat 3 rukun yang panjang dah dimaafkan. Tak apa lagi, tak turun rokok pun lagi, baca lagi lah Fatihah. Jangan duk gaduh nak rokok lagi, takut batal terus hawai sembahyang kita tu nanti. Jadi sebagaimana contoh-contoh di atas itu, jadi sebagaimana seperti contoh-contoh yang di atas itulah, 2 contoh tak sah ni yang pengarang sebut tadi, bahawa rukun semayang lah. Jadi mudah je kita hafal dalam kepala lagu tu je. Rukun sembahyang ni terbagi kepada 2. Ada yang panjang, ada yang pendek. Pecahan-pecahan rukun sembahyang. Ialah rukun sembahyang tu ada rukun qaulinya, qalbinya, fi'linya. Kan? Di pecahan-pecahan lagi. Kan? Daripada rukun-rukun yang fi'li sahaja terkandung 2. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lagu tu. Abang kita tak keliru sangat, kan? Istilah-istilah yang dia habaq tu. Jadi sebagaimana contoh di atas bahawa
rukun-rukun yang renggang atau jarak antara makmum dengan imam ialah rukun yang renggang atau jarak antara makmum dengan imam dia tu ialah 3 rukun. Nah, 3 rukun lah. Maksud 3 rukun tu ingatlah 3 rukun yang panjang. Ingatlah, yang pertamanya rokok, keduanya sujud yang pertama, ketiganya sujud yang kedua. Ingat yang tu. Yang mana 3 rukun yang panjang itulah maksud dia dikira daripada mana? Yang dikira daripada pertama rukuk, kedua sujud yang pertama, ketiga sujud yang kedua. Kan? Dia tak kisahlah paling lewat pun imam duduk sujud yang kedua. Imam duduk yang disujud yang kedua. Tak apa lagi. Nah, kalau tak habis lagi baca Fatihah dia belum rokok lagi pun tak mengapa lagi. Selagi imam tak mangkit berdiri. Selagi imam tak mangkit duduk baca tahiyat akhir. Jadi tak kisahlah kita dan habis Fatihah dah rokok. Nah, lepas habis kita baca Fatihah tu, masa tu imam tak berdiri lagi. Senang dah lah gitulah. Masa tu ikutlah imam tengah sujud yang kedua ke, tengah duduk antara 2 sujud ke, imam tu sedang sujud yang pertama ke, imam tu sedang i'tidal ke, imam tu sedang rokok ke, tak kisahlah yang tu. Nah, baik, habis dalam situ. Jadi yang tu dipanggil muwafiq. Makmum tersebut dipanggil muwafiq. Dia mesti juga baca Fatihah. Kan? Kemudian tunggu dan lihat. Dan habis ke tak dan habis Fatihah yang dia baca sebelum daripada imam tu bawa sampai kepada rukun yang keempat. Dan habis macam ni kita mengaji ni, kalau makmum dah sempat habis baca Fatihah sebelum imam masuk ke rukun panjang yang keempat, tak ada masalah, buat seperti biasa aja. Hak masalahnya tak dan habis baca Fatihah. Okey. Ketiga, contoh yang ketiga, jika seorang muwafiq itu sembahyang berjamaah, ialah kan ada nama pun makmum, muwafiq kan, dia solat berjamaah lah. Kan, mana ada muwafiq yang tidak berjamaah? Kan, dia semua masalah ni mayang berjamaah. Kalau mayang seorang-seorang tak ada dah masbuk muwafiq. Ni cerita yang duk ada masbuk, duk ada muwafiq nikihnya solat berjamaah. Kita makmum orang panggil. Apabila imam seorang yang muwafiq itu sudah berada dalam qiyam kedua, untuk membaca Al-Fatihah. Baik, apabila imamnya sudah berada di dalam qiyam yang kedua, tani ada khilaf sama ada berdiri betul kan, ataupun belum sempat lagi imam tu berdiri betul baru bergerak nak bangun. Kata ada 2 pendapat ulama. Jadi Al-Musannif dia beramal dengan pendapat yang mengatakan imam pun dah berdiri betul, dah qiyam rakaat yang kedua, rakaat yang seterusnya. Kita tak habis lagi duk ihdina lagi. Lama dia punya ihdina dia tu. Kan? Tak apalah nak buat ke mana kan. Boleh berubatlah. Boleh baca apa-apa baca bagi buang penyakit wahwah kita tu. Kan? Kita ni kadang-kadang tak ada langsung wahwah, lega alhamdulillah. Ada orang wahwah tapi sedikit. Ada orang wahwah dia kuat. Yang kuatnya letih sikit. Kan? Ganggu banyaklah sembahyang kita tu pula. Kan? Tak apalah. Kan? Jadi apabila imamnya sudah berada dalam qiyam yang kedua untuk dia membaca Al-Fatihah, dia pun qiyam rakaat kedua.
qiyam yang kedua tu, rakaat yang kedua lah kita panggil, di rakaat yang kedua pasal nak baca Fatihah dah lah. Tetapi makmum berkenaan, makmum yang muafiq tadi, ialah masih lagi berada di qiyam pertama. Nah, pasal apa duk masih lagi duk qiyam berdiri pada rakaat yang pertama tu? Sebabnya belum habis lagi bacaan Fatihahnya tu makmum. Lorat sikitlah. Nah, sebab-sebabnya banyak sebab. Nanti kita akan belajar sebab apa yang tak dan juga nak habis baca Fatihah sampai imam dah qiyam rakaat yang seterusnya. Hang tak baca, hang tak habis. Bukan dia tak baca, dia tak habis. Dia baca, tak dan habis lagi. Kan? Dia banyak tak ada, dia macam-macam masalah lah puncanya tu. Ya, antaranya tadi dia baca doa iftitah. Kan? Dia baca doa iftitah sebelum dia makmum ni lah, sebelum dia baca Fatihah. Kan? Dah kita lepas takbir, kita baca lah doa iftitah, masbuk apa ni, makmum muafiq rakaat pertama. Kan? Rakaat pertama lah ni. Baca Allahu akbar kabira apa semua. Kan? Imam duk lam yalid wa lam yulad dah, nak habis dah qulhu tu. Kan? Patutnya dah dengar lagu tu, tak payah baca lah. Ya, terus masuk baca Fatihah terus. Nah, jadi elok kita habis baca doa iftitah, tak ada nak baca lagi Fatihah, imam rakaat dah. Allahu akbar. Contoh. Nah, punca-punca jadi muafiq tu. Ya, imam macam biasa rakaat pasal lagi i'tidal, selagi dia sujud. Nah, imam pun dalam lingkungan 3 rukun yang panjang tadi, kita tak habis juga lagi baca Fatihah. Kan? Dah kita tadi awal baca doa iftitah lah panjang-panjang pula dia baca. Kan? Jadinya elok imam berdiri, dia barulah ihdinas siratal mustaqim. Contohnya, tu contoh muafiq lah. Satu lagi hak wah-wah ataupun hak syak. Lalu imam pun rakaat, dia muafiq lah makmum ni. Allahu akbar, imam pun turun rakaat. Kita pun nak rakaat lah. Sebelum kita rakaat, tiba-tiba kita mari syak. Tak saatnya aku baca Fatihah ke tak tahu? Sudah. Kan? Aku tak saat ni baca Fatihah ke tak? Jawabnya kembali kepada hukum asal, dia tak baca lagi Fatihah dengan rakaat. Kalau rakaat batal sembahyang, dia hukum sembahyang tak baca Fatihah orang panggil. Kan? Maka dia perlu, dia mesti kena baca Fatihah. Tu dia syok baca ke tak baca Fatihah. Kan? Nak dan lagu mana? Kan? Lalu imam pun baca, dia imam rokok macam biasa dah, buat kerja dia dah. Sampailah imam tu berdiri, kita tak habis juga lagi Fatihah. Tu muafiq. Dah. Ataupun tak saat ni kita rokok dah dengan imam, kita muafiq. Rokok dengan imam, sujud dah. Masa kita sujud tadi, kita mari syak. Tadi ni aku baca dah Fatihah. Tak sat ni aku baca Fatihah ke tak? Sujud dah dengan imam dah. Jawabnya tak baca lagi. Maka dia wajib kena berdiri membaca Fatihah. Imam berterus dah, mana nak dan? Kan? Nak dan habis baca Fatihah macam mana? Tu pun contoh-contoh muafiq. Jadi banyak contoh-contoh dia lagi. Jadi inilah ni, nanti depan-depan esok dia abang lah, ada macam-macam masalah lagi. Lepas tu katanya al-musannif, atau imam sudah berada di tasyahud akhir. Imam tu bangkit baca tahiyat akhir dah, sedangkan makmum masih lagi berada di qiyam pertama, dan Fatihahnya tu makmum tak sah ni.
ialah belum selesai, tak habis-habis juga lagi baca Fatihah dia. Kan? Macam-macam pasal lah. Sebab lambat, sebab syok, sebab wah-wah, sebab gagap, sebab apa? Macam-macam pasal lah nanti. Kan? Punca jadinya muafiq ni. Tengoklah keadaan kita tu macam mana. Kan? Lalu kita pun tak boleh rokok serta dengan tu imam. Kan? Kita mesti baca Fatihah sampai habis. Dan dimaafkan lewat dari imam 3 rukun yang panjang. Tapi ni imam dah masuk buat rukun yang keempat, iaitulah tahiyat akhir. Kita duduk baru iyyaka na'budu baru. Kan? Baik, maknanya tak habis lagi lah baca Fatihah. Ingat, kita ialah muwafiq. Kalau masbuk, kalau dah sampai imam ke rukun ketiga, rukun keempat, kita awal lagi, batal dah mayang kita. Kita cuma dimaafkan ketinggalan sebanyak 2 rukun saja. Bukan 3 rukun. Kita kalau masbuk. Lepas tu tak apalah. Hukum, kita nak tahu hukum. Lepas tu kita nak tahulah apa yang kita kena buat ni. Hukum makmum demikian, itulah seorang muafiq yang sembahyang jemaah apa semua tadi tu, ialah batal sembahyangnya. Tu makmum yang demikian sembahyang dia tak kena cara, jadi batal. Batal pun berqaid, bukan terus langsung batal sembahyang, tidak juga. Sekejap lagi depan dia cerita lagi. Bila yang dihukumkan sembahyang makmum muafiq itu dengan batalnya rosak teruslah sembahyang nah. Tak sah terus sembahyang kita tu. Kecuali ia makmum demikian membuat 2 pilihan segera. Kena cepat-cepat buat pilihan. Jangan nak tangguh nak buat ke mana, batal terus tu. Lambat-lambat sangat. Pilihan tu kita kena putuskan dengan segera. Dengan cepat. Jangan lambat-lambat. Kadang-kadang kita pening, aku nak buat ke mana, tahu. Kan? Nak buat lagu mana tu pun lama pun dia fikir. Tu tak bagi segera dah. Tu jawabnya memang batal. Kena sembahyang lain lah. Kalau dah batal, dia kena sembahyang lain. Ni kita boleh melarat sampai ke batal sembahyang ni. Tajuknya muafiq je. Baik. Apa 2 pilihan? Salah satulah buat salah. Ambil salah satu dari 2 pilihan ni. Semasa imam hendak berpindah kepada rukun yang keempat, bila yang kita nak kena buat keputusan tu? Keputusan yang kita kena ambil ialah sebelum imam masuk melakukan rukun yang keempat. Itu maksudnya segera. Jadi sebelum imam tu bangkit qiyam, ataupun sebelum imam tu bangkit duduk baca tahiyat akhir, putuskan nak buat lagu mana. Pilihannya sekejap lagi dia abanglah 2 pilihan tu macam mana. Baik, apa dia 2 pilihan tadi? Pilihan pertama, pilih tu mana kita boleh memilih salah satu dari 2 perkara ni. Makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya makmum dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Maknanya imam tengah-tengah sedang buat apa? Sedang buat rukun yang keempat. Itu maksud dia. Jadi pilihan yang pertama, makmum berkenaan tadi buat keputusan nak buat ke mana. Ialah dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya. Sebab imam pun dah berrukun yang ketiga, terus dia masuk buat rukun yang keempat. Kita tak kena turun dah. Kita sepasal kita tengah berdiri, tunggu imam bangkit berdiri. Tunggu imam tu bangun berdiri.
Apabila imam tu dah bangun berdiri, adalah dan kita jangan lagi dah baca Fatihah. Imam dah mula bangun berdiri, berhenti baca Fatihah. Dah mula start dia nak bangkit tu. Nah, begitulah juga di tahiyat akhir pun sama juga. Stop, berhenti terus. Tak usah duk baca dah. Kalau baca tu sekali Fatihah mayang, tak boleh baca dah Fatihah. Nah, pasal imam dah mula masuk nak buat ataupun buat rukun yang keempat. Faham nah? Jadi dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Okey, ada dua yang kita nak kena ikut. Pertama qiyam, yang kedua pada tahiyat akhir imam tadi. Kalau masalah qiyam, kita nak ikut lagu mana, kita duk qiyam dah. Nak turut dia lagu mana, kan? Tak ikut dia, tak turut dia. Nak habaknya apa? Pada masalah, dia kena pada masalah imam dah bangkit qiyam, kita kena berhenti dah baca Fatihah tadi. Cara kita ikut dia, yakni kita pun niat dalam hati. Kita kena berniat, qasad dalam hati kita. Imam berdiri, kita pun sedang berdiri. Okey, tak apa, tak kena buat apa dah. Baca Fatihah pun tak kena dah. Kan? Berhenti je lah baca Fatihah yang tadi tu. Kan? Lepas tu, kita niat, aku nak muafakat dengan imam. Aku nak bersekali muafakat dengan imam. Itu je. Sudahlah. Patutlah soalan. Tak lagi sampai habis imam baca Fatihah, kita bacalah Fatihah rakaat kedua apa semua sampai habis. Buat sembahyang. Cuma lagha satu rakaat. Lagha satu rakaat. Ya, saat lagi lepas habis imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Adapun kalau kata imam bangkit duduk tahiyat akhir, kita duduk tengah qiyam. Imam pun bangkit berdiri, bangkit pula. Bangkit duduk tahiyat akhir, kita berhenti, turun duduk. Turun duduk. Tu kita muafakat. Bezanya tak kena niat apa-apa. Kalau sama-sama qiyam, itu kita kena niat muafakat dengan imam. Adapun turut imam pada masalah tahiyat akhir, dia cuma perlukan perbuatan. Perbuatan kita turun daripada qiyam kepada duduk. Itu je. Nak niat pun tak apa, nak niat muafakat dengan imam masa dia nak turun ke tahiyat akhir boleh, tapi yang tu tak diwajibkan. Hati-hatilah kan, kena bagi buat tu, bagi kena buat tu, bagi betul. Sekali lagi takut tak betul ya, batal sembahyang, silap ya, batal selalu sembahyang kita. Baik. Dan ia makmum tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Itu maksud dia lagha satu rakaat. Dia tak cukup rakaat tersebut dikira lagha, pasal dia tak ada baca Fatihah, tak ada habis baca Fatihah, nak sempurna macam mana rakaat, kan? Dia satu rakaat, kan? Nak bagi dapat satu rakaat, ikutlah berapa rakaat pun sembahyang kita. Satu rakaat tu semua dia kena buat rukun-rukun dia, daripada qiyamnya, baca Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sampailah ke duduk, sujud yang kedua, baru sempurna satu rakaat. Ni rakaat tersebut tak sempurna, pasal dia kira lain perbuatan mungkin dia buat, tapi yang dia tak buat apa dia? Fatihah. Ada tak baca Fatihah nak main mana? Cukup sempurna bil apa tu rakaatnya. Dia tak jadi rakaat tu. Kan? Maka akibatnya lepas daripada imam tu bagi salam, dia wajib kena naik tambahkan lagi satu rakaat. Kalau masalah muafiq yang berlaku tadi itu cuma berlaku pada satu rakaat. Kalau berlaku pada dua rakaat, dia wajib kena tambah lagi dua rakaat. Kalau dia muafiq, lagu tak sakni lah, kan, berlaku pada tiga rakaat,
Pelik juga dia ni. Punya payah sungguh bacaan dia. Dia kena tambah lepas daripada salam imam 3 rakaat. Ingat yang tu. Yang tu je lah. Dan hukum hakam semayang berjamaah. Kan? Kalau tak kena cara, apa tu anak abang tadi? Solat berjamaah tak apalah. Kan? Banyaklah fadilat, kelebihan, pahala apa semua. Kan? Tinggal lagi belajarlah hukum hakamnya. Kan? Takkan kita nak buat, nak ligar fadilat saja. Kan? Takut saat lagi lah terkejut, terkempak jadi kok mana ke, kita mana nak tahu. Kan? Kalau keadaan kita tu masbuk, macam mana nak buat? Kan? Kalau keadaan kita tu muafiq, nak buat macam mana? Bagi tahu cara nak buat lagu mana supaya sembahyang kita tu sah. Takutnya sekali lagi batal sembahyang, habis cerita. Tak ada apa-apa je lah jawabnya sekali lagi. Nah. Baik, habis tang tu kita berhentilah setakat tu dulu. InsyaAllah lah kita sambung lagi lah tajuk ni sebulan sekali minggu pertama. Banyak yang lupa kitab minggu pertama ni. Baik. Atau pilihan kedua. Takat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.